Salam sejahtera Dr. Yusman. Nama saya Amnat Alakifum, nama matrik 260566. Untuk tugasan GMGM 3043 Pembangunan Organisasi. Kumpulan kami telah memilih organisasi SIMDB di dalam penilaian terhadap faktor yang mempengaruhi prestasi kewangan SIMDB. Next. Berikut ialah nama-nama ahli kumpulan kami. Nazirul Hafiz bin Idrus, Abdul Syukur bin Abdullah, Muhammad Zamri bin Johari, Nur Hazira binti Kasmin. Pengenalan. SIMDB adalah merupakan organisasi yang terbesar di Malaysia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dalam orbitnya terdapat lebih daripada 270 syarikat yang beroperasi di 23 negara yang paling meluas di Hong Kong, Singapura dan Australia. Syarikat ini menjana 38% daripada pendapatannya di dalam negara. Aktiviti yang dipelbagaikan secara meluas termasuk pelbagai industri dengan perniagaan terasnya adalah seperti peladangan, pembuatan tayar, pengedaran, pembangunan hartanah, penjanaan, kuasa dan perkhidmatan kejuruteraan. Operasi perniagaan lain termasuk pembuatan cat, pembuatan produk penyejukan, perkhidmatan pelancongan, hospital dan juga padang golf. Monokel SIMDB dicipta pada tahun 1910 daripada nama dua rakan perniagaan Eropah iaitu William Syme dan Henry Derby. William Syme, seorang pengembara dari Scotland, telah menjelajah ke Malaysia ketika berusia lewat 30-an. Ketika itu, getah asli sintetik masih dibangunkan dan baru sahaja diperkenalkan ke negara itu dari Brazil. Syme dan usahawan lain pada masa itu menyedari bahawa iklim kawasan hutan Malaysia adalah serupa dengan iklim Brazil. Oleh kerana itu, getah boleh ditanam dengan mudah di negara ini dan boleh dijual bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh Asia Tenggara dan dunia. Next. SIMDB di Malaysia. SIMDB ialah sebuah konglomerat Malaysia dengan perniagaan dalam peladangan, peralatan industri, otomotif, hartanah dan tenaga. Sebagai sebuah syarikat multinasional yang pelbagai dengan kaki tangan lebih daripada 100,000 telah beroperasi di 23 negara, SIMDB memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia. Bahagian peladangannya merupakan pengeluar minyak sawit yang terbesar di dunia yang telah menyumbang kira-kira 2.47 juta tan atau 5% daripada minyak sawit mentah global setiap tahun. SIMDB Plantation mengendalikan perniagaan huluan dan hiliran, menjadikan minyak sawit sebagai produk pengguna seperti minyak masak dan deterjen. Bahagian itu memiliki kira-kira 8,600 kilometer persegi tanah, lebih kurang 12 kali ganda saiz Singapura di Malaysia, Indonesia dan Liberia. Next. Ringkasan perniagaan SIMDB. SIMDB Berhad ialah sebuah syarikat pelaburan yang terlibat dalam perniagaan perdagangan, penjagaan kesihatan dan logistik. Ia beroperasi melalui segmen berikut, iaitu perindustrian, motor, logistik dan lain-lain. Segmen perindustrian terdiri pada penjualan dan pemasangan peralatan, penjualan alat ganti, penyediaan perkhidmatan selepas jualan dan perkhidmatan kejuruteraan. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum Dr. Yusman. Saya Nazirul Hafiz bin Idrus 260740. Okey, kita teruskan dengan pembangunan organisasi. 1910, William Syme and Henry Derby menemui SIMDB untuk memulakan ladang getah di Malaysia. 1915, pejabat cawangan dibuka di Singapura. 1929, pengambil alihan syarikat perdagangan Sarawak mendorong syarikat itu ke dalam perniagaan peralatan berat. 1936, ibu pejabat syarikat dipindahkan ke Singapura. 1958, syarikat diperbadankan di United Kingdom sebagai SIMDB Holding. 1971, syarikat mengambil alih Seafield Estate dan Perbadanan Consolidate Plantation Berhad. 1976, Kerajaan Malaysia mendapat kawalan ke atas syarikat itu. 1979, ibu pejabat dipindahkan ke Kuala Lumpur.
1981, BF Goodrich, Filipin diperolehi menandakan permulaan pembuatan tayar untuk kumpulan itu. 1984, syarikat bergerak ke dalam pembangunan hartanah melalui pembelian pegangan besar dalam United States Berhad. 1993, Sandabi bergabung dengan Consolidated Transaction yang dahulunya didagangkan secara terbuka. 1994, syarikat memperolehi 40% kepentingan dalam Port Dickson Power, sebuah firma penjanakuasa Malaysia. 1995, syarikat mengawal kepentingan dalam United Malayan Banking Corporation. Unit itu disusun semula sebagai Sime Bank and Sime Security. 1998, krisis kewangan Asia membawa Sandabi mencatat kerugian bersih setahun penuh pertama dalam sejarahnya. 1999, Sime Bank and Sime Security dilupuskan. Tahun 2000, minat dalam Port Dickson Power dinaikkan kepada 60%. Kepentingan syarikat dalam firma insurans Sime AXA dilupuskan. Diagnosis organisasi. Sandabi Berhad melaporkan keuntungan bersih sebanyak RM345 juta bagi suku kedua berakhir 31 Disember 2021 berbanding RM633 juta pada suku yang sama tahun kewangan sebelumnya yang mendapat manfaat daripada keuntungan sekali sahaja sebanyak RM272 juta daripada pelupusan pegangan kumpulan dalam Tesco Malaysia. Hasil bagi suku tersebut susut sebanyak 6.3% daripada 10.5 bilion Sandabi 2021. Seperti yang dapat kita lihat di atas, bahawa bermula dari tahun 2017, prestasi kewangan Sandabi terus meningkat. Namun pada tahun 2020, ianya agak menurun sedikit. Namun tidak mencatat penurunan pada peratusan perniagaan. Secara keseluruhannya, ianya tidak memberi kesan pada yang besar pada pengeluaran organisasi. Diagnosis kumpulan. Kumpulan dijalankan terhadap 4 jabatan utama ini. Sandabi, perindustrian, motor, penjagaan kesihatan, logistik. Prestasi kewangan terhadap kumpulan. Seperti yang kita lihat, perindustrian, carta, motor, cartanya, dan penjagaan kesihatan, carta. Diagnosis kumpulan bagi logistik, keseluruhan 4 jabatan. Okey, seterusnya saya bagi kepada rakan seterusnya untuk sambung. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zamri bin Johari, nombor matrik 260080. Kita boleh lihat diagnosis individu jabatan pemotoran. Secara di sini kita lihat ada beberapa faktor: perhimpunan, perincitan kereta terpakai, runcit kereta baharu, pengedaran atau import, produk sokongan, perkhidmatan selepas jualan. Next. Secara keseluruhannya, hanya industri pemotoran yang mengundang keuntungan terhadap Sandabi dalam kajian kelompok individu. Tugasan ini hanya berfokus pada kaki tangan pemotoran saja. Sebuah kumpulan Sandabi memandang serius arah aliran ACES dan menyedari keperluan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan jangkaan pelanggan. Mereka sedang membina keupayaan EV baharu dan mewujudkan perkongsian baharu dalam ekosistem EV. Melangkah ke hadapan, portfolio mereka akan menampilkan keseimbangan kedua-dua enjin pembakaran dalam ICE. Model dalam EV baharu, mereka juga sedar bahawa pasaran EV berbeza akan bergerak pada kadar yang berbeza disebabkan kerajaan yang berbeza peraturan. Pelancaran infrastruktur dan pilihan pengguna Sandabi bernasib baik kerana mempunyai tempat duduk baris hadapan di China, salah satu pasaran EV terkemuka. Melalui operasi di sana, ini membolehkan mereka ketahui bagaimana industri ke pasaran yang lain. Sementara itu, mereka memanfaatkan portfolio pengetua bertaraf dunia yang melancarkan barisan EV termasuk BMW, Porsche, Jaguar dan Hyundai untuk bergerak pantas ke dalam peluang sambil mencari perkongsian dengan OEM EV baharu. Keupayaan pemasangan bernilai tinggi. Mereka juga berbeza daripada kumpulan automotif lain dengan memberi keupayaan untuk menjalankan pemasangan pemanduan tangan kanan di rantau ini.
Unit mobiliti mereka juga telah menubuhkan pasukan mobiliti dalaman untuk meneruskan perkongsian dan meneroka pelaburan dalam ruangan mobiliti. Untuk memperolehi cerapan tentang ekosistem, ini membolehkan mereka melihat ke hadapan untuk melihat bagaimana perniagaan kereta ini berkembang. Next. Di sini kita boleh lihat analisis data borang kaji selidik dalam laporan tahunan. Berikut merupakan nilai signifikan yang dapat diukur hasil daripada analisis yang dijalankan terhadap responden kajian ini menggunakan software SPSS 27 untuk menganalisa keputusan. Keputusan juga menunjukkan kekuatan kaki tangan dan usahawan dalam faktor utama menyumbang kepada pengenalan prestasi kewangan organisasi SAMDABI. Teknik analisis data berikut merupakan nilai signifikan yang diukur hasil daripada analisis yang dijalankan terhadap responden. Kajian ini menggunakan software SPSS 27 untuk menganalisa faktor keputusan, juga menunjukkan kekuatan kaki tangan dan usaha sama adalah faktor utama yang menyumbang kepada pengembangan prestasi kewangan organisasi SAMDABI. Tugasan ini menggunakan borang kaji selidik yang diedar terhadap kaki tangan SAMDABI secara rawak melalui aplikasi WhatsApp. Jumlah responden yang terlibat adalah 20 orang saja. Teknik ini merupakan salah satu teknik kuantitatif data kuantitatif ditakrifkan sebagai nilai data dalam bentuk kiraan nombor atau di mana setiap set mempunyai nilai berangka unik yang berkait dengannya. Data ini ialah sebarang maklumat boleh diukur yang boleh digunakan untuk pengiraan sebarang maklumat matematik dan analisa statik supaya keputusan dalam kehidupan sebenar boleh dibuat berdasarkan terbitan matematik ini. Tujuan utama ini adalah untuk meneliti faktor utama dalam peningkatan prestasi kewangan SAMDABI, mengukur dari 3 sudut. Next. Analisis data, borang kajian selidik dan laporan tahunan. Laporan tahunan ialah dokumen korporat yang disebarkan kepada para pemegang saham yang menerangkan keadaan kewangan dan operasi syarikat sepanjang tahun sebelumnya sehingga undang-undang yang digubal selepas penjatuhan pasaran saham pada tahun 1929. Barulah laporan tahunan menjadi komponen tetap pelaporan kewangan korporat. Ringkasnya, sama ada perniagaan mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum atau piawaian pelaporan kewangan antarabangsa. Laporan ini harus meringkaskan keuntungan aset liability, kedudukan equity dan aliran tunai perniagaan. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya, Nurul Hazirah. Assalamualaikum Dr. Yusman, saya Nur Hazirah bin Kasmin, nombor matrik 260797. Isu yang akan saya tentangkan adalah isu yang dihadapi oleh organisasi, iaitu isu technostructural intervensi. Isu technostructural ialah gabungan dua perkataan, iaitu teknologi dan struktur. Teknologi tak bermaksud penggunaan alat seperti mesin jentera dan komputer dalam menjalankan operasi organisasi. Dan SAMDABI telah mengaplikasikan teknik yang sama terhadap 4 perniagaan besar mereka, iaitu perindustrian, permotoran, penjagaan kesihatan dan logistik. Namun hanya bisnes permotoran sahaja yang meningkat dan berjaya menyelamatkan kewangan mereka. Next. Berikut adalah cadangan technostructural intervensi bagi pengayaan pekerjaan. Pertama, kepelbagaian kemahiran, meningkatkan bilangan kemahiran yang digunakan oleh individu semasa melakukan kerja. Kedua, identiti tugas, membolehkan orang ramai melaksanakan kerja dari awal hingga akhir. Ketiga, kepentingan tugas, iaitu menyediakan kerja yang mempunyai kesan langsung kepada organisasi atau pemegang kepentingannya. Keempat, autonomi, iaitu meningkatkan tahap membuat keputusan dan kebebasan untuk memilih bagaimana dan bila kerja boleh dilakukan. Serta terakhir, maklum balas, iaitu meningkatkan jumlah pengiktirafan untuk melakukan kerja dengan baik dan menyampaikan hasil kerja orang. Berikut adalah gancat perniagaan SAMDABI, iaitu industrial, motors, healthcare dan logistik and others.
Dan seperti yang kita lihat, perniagaan motor lebih menguntungkan Sam Debbie. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Encik Syukur. Assalamualaikum Dr. Usman. Saya Agusco bin Abdullah, nombor metrik 260552. Terdapat beberapa halangan dalam sini ini. Di sini kumpulan kami membentangkan 3 halangan. Yang pertama, kualiti yang lebih rendah. Selaras dengan sebelumnya, pembesaran juga boleh mengurangkan kualiti. Walau bagaimanapun, ini tidak dapat dipertikaikan. Melakukan perkara yang sama sepanjang hari, setiap hari juga boleh menyebabkan kebosanan. Kedua, peningkatan berterusan dalam beban kerja apabila semakin banyak tugas ditambah pada peranan. Ini boleh mengakibatkan kerja menjadi tidak realistik, mengakibatkan kerja dan memberasakan Jacob berlaku apabila terus dibesarkan berpotensi membawa kepada tekanan dan keletihan. Dan yang ketiga, peningkatan tahap latihan dan kos. Oleh kerana pembesaran kerja melibatkan penambahan tugas dan tanggungjawab yang tidak dimiliki oleh pekerja sebelum ini, ia selalunya memerlukan peningkatan dalam tahap latihan dan kos latihan. Bajet penilaian yang besar kerana usaha sama. Next. Tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan. Terdapat 2 tindakan. Yang pertama, tawaran yang menarik dalam usaha sama. Satu pilihan ialah bersetuju untuk bekerjasama dengan perniagaan lain dengan cara terhad dan khusus. Kedua-dua rakan kongsi boleh bersetuju dengan kontrak yang menetapkan terma dan syarat bagaimana ia berfungsi. Sebagai alternatif, anda mungkin akan ingin menubuhkan perniagaan usaha sama yang bersaingan, mungkin syarikat baru untuk mengendalikan kontrak tertentu. Syarikat usaha sama seperti ini boleh menjadi pilihan yang sangat fleksibel. Rakan kongsi masing-masing memiliki saham dalam syarikat dan bersetuju tentang cara ia harus diuruskan. Yang kedua, memberi gaji yang memuaskan pekerja. Seseorang yang bergaji tinggi berasa terdorong untuk melakukan kerja yang baik kerana dia ingin menggembirakan majikannya untuk mengekalkan jawatannya. Akibat daripada pengembangan pekerja dari usaha sama organisasi penting bagi organisasi menawarkan bayaran yang setimpal dengan keletihan dan usaha mereka dalam melaksanakan projek usaha sama. Next. Kesimpulan. Pembangunan organisasi ialah pendekatan berasaskan objektif pada perubahan sistem dalam sebuah organisasi. Pembangunan organisasi membolehkan organisasi membina dan mengekalkan keadaan baru yang ingin untuk keseluruhan organisasi. Pembangunan organisasi boleh dicapai sama ada melalui proses komunikasi perubahan atau disokong oleh aplikasi perisian. Corak tingkah laku pekerja akan membolehkan profesional pembangunan organisasi memahati dan meneliti situasi dan merenung pengubahsuaian yang kemudiannya boleh dilaksanakan untuk mencapai perubahan organisasi yang berkesan. Sekian, terima kasih.